Nek, siapa dalam rumah kami tu, Nek? Suara siapa tu? Tanya aku kepada nenek tu. Nenek tu masih diam. Mata dia terbeliak macam baru kena kick gam. Aku pun sergah. Nek, katanya, kau diam. Kita kena cepat. Sambil dia mengorak langkah menuju ke depan pintu rumah aku. Aku pun ikut langkah nenek tu dari belakang. Semakin kami dekat ke rumah tu, semakin kuat bunyi orang ketawa tu. Sehinggalah kami betul-betul di depan pintu rumah. Bunyi ketawa tu berhenti. Tapi tingkap pintu rumah tu tertutup secara tiba-tiba, seperti ada angin yang kuat menutup tingkap dan pintu rumah. Sekarang kami tercegat di depan pintu rumah, hanya diterangi cahaya bulan dan bunyi angin malam. Tiba-tiba nenek tu cakap, "Kau ikut aku." Dia bawa aku ke belakang rumah. Disebabkan ini rumah yang lama, sekeliling rumah dipenuhi dengan semak samun. Jadi kami redah semak-semak yang ada di situ. Sehinggalah kami sampai ke belakang rumah. Di belakang rumah ni luas. Di sebalik kegelapan tu, aku melangkah dan melangkah sehinggalah langkah aku terhenti. Keluar ayat dari mulut nenek tu. Kita dah sampai. Sambil jari telunjuk dia menunjuk ke sebuah batu. Aku tanya nenek tu, "Nek, kita di mana ni?" Cerita nenek tu lagi, dulu masa rumah ni dibina, datuk aku ada arahkan dibina pintu masuk dan keluar rahsia. Kononnya tempat untuk dia keluar dan masuk tanpa dijejaki. Laluan rahsia ni juga diguna untuk menculik kanak-kanak. Betul-betul di depan batu tu ada semak samun. Nenek tu arahkan aku bersihkan semak samun tu. Habis luka tangan aku, tapi aku tak kisah. Memandangkan keadaan semakin genting sekarang ni, aku tahan je sakit di telapak tangan aku tu. Aku tarik satu persatu semak-semak yang menutupi kawasan batu tu. Aku perasan ada satu papan kayu. Papan kayu ni nampak lama dan hampir reput. Aku perasan papan tu telah dipaku. Cara ia dipaku macam dipaku dengan tergesa-gesa, menandakan ada orang yang tak mahu tempat ni ditemui. Dan aku perasan setelah aku bersihkan semak-semak ni, ada sebatang tukul besar. Kata aku dalam hati, mungkin tukul ni yang diorang gunakan untuk tutup pintu ni. Aku ambil tukul tu dan pecahkan papan kayu tadi. Dan betul lah cakap nenek tu, ada satu laluan untuk masuk ke dalam rumah. Aku apalagi bergegas masuk ke dalam, memegang tukul tadi di tangan aku. Masa semakin suntuk. Aku tak tahu apa yang jadi dengan keluarga aku. Apa yang jadi di dalam rumah? Apakah nasib yang menimpa mereka? Adakah aku masih sempat lagi untuk menyelamatkan diorang? Kami radu je laluan bawah tanah tu sampailah kami ke tingkat bawah tanah rumah. Selama ni aku tak pernah tahu ada tingkat bawah tanah rumah ni. Kami teruskan melangkah dan melangkah sehinggalah kami jumpa tangga untuk naik ke tingkat 1 dan masuk ke dalam rumah. Sekarang masanya untuk aku akhiri semua ni. Aku buka pintu perlahan-lahan dan melangkah masuk ke dalam rumah. Sekarang aku boleh rasa rumah ni memang lain sangat. Keadaannya seram dan sunyi. Tiba-tiba kami terdengar ada suara kanak-kanak, bukan seorang tapi ramai. Suara jeritan, suara ketawa, suara kanak-kanak bermain. Nenek tu kata, "Jom, kita kena naik cepat ke tingkat atas." Aku pun iakan sahaja. Nenek tu mempercepatkan langkah dia seakan meninggalkan aku. Kelang kabut dia naik tangga tu. Nenek tu yang sampai ke atas sambil dia tunggu aku yang tertinggal beberapa anak tangga. Boleh kata separuh lagi untuk sampai ke atas. Tiba-tiba, Budak, jangan kau naik. Siapa tu? Itu bukan aku. langkah aku terhenti. Aku dengar suara nenek tu di bawah tangga pula. Aku memang terkejut gila masa ni. Sekarang nenek tu ada dua. Satu di atas menunggu aku untuk naik ke atas, dan satu lagi di bawah mengarahkan aku turun. Aku jerit dengan nenek yang di bawah tu, "Kau ni siapa pula?" Nenek di bawah tu kata, "Woi budak, tadi masa kau masuk kau tak tunggu aku, kau masuk terus. Yang di atas tu bukan aku. Kau jangan dengar cakap dia." Yang nenek di atas ni pula kata, "Kau jangan percaya dia. Kan kita masuk sekali tadi. Kau turun,
kau nahas. Sekarang aku tak tahu nak buat apa. Siapa nenek yang sebenar ni? Yang di atas kah ataupun yang di bawah? Aku kena buat keputusan. Aku memutuskan untuk naik ke atas ke tingkat kedua. Nenek yang di bawah tu jerit, "Bodoh kau budak." Aku berlari ke atas. Nenek yang di atas pun ikut berlari. Kami sekarang di tingkat kedua menuju ke tangga untuk naik ke tingkat ketiga. Hampir kami ke tingkat ketiga, aku perasan di belakang kami tu nenek tu kejar kami berdua. Tiba-tiba aku terdengar bisikan, "Kau naik kenapa, sial?" Diikuti dengan gelak tawa wanita yang sangat-sangat menyeramkan. Sekarang aku tahu. Sekarang aku sedar. Rupa-rupanya yang di atas tadi bukan nenek tu. Nenek yang betul di bawah tangga tadi. Aku masa ni dah tak kisah apa yang jadi. Aku kena teruskan. Aku berlari untuk naik ke tingkat ketiga. Tapi sebelum aku sempat naik ke tingkat ketiga, langkah aku terhenti di hujung koridor. Di depan anak tangga untuk naik ke tingkat ketiga, ada seorang wanita yang berdiri dengan wajah yang hodoh sangat. Matanya terbeliak memandang aku dengan wajahnya yang bengis sangat. Aku tak tahu nak buat apa. Dia mula melangkah menuju ke arah aku. Sambil dia berkata, "Kau naik kenapa, sial?" Semakin dia mendekati aku, dia ulang lagi, "Kau naik kenapa, sial?" Nadanya menjadi semakin garang dan garang sehinggalah dia menjerit, "Kau naik kenapa, sial?" Kali ini dia mula berlari menuju ke arah aku. Tiba-tiba aku terasa badan aku ditolak ke tepi, terhempas badan aku ke dinding koridor tu. Rupanya nenek yang sebenar di belakang aku tadi tolak badan aku terhempap ke dinding. Tapi malang sekali, dia pula yang dilanggar oleh perempuan berwajah bengis tadi tu. Dia tersungkur dan terbaring di lantai. Aku boleh nampak dia di dalam kesakitan. Aku boleh nampak dengan apa yang dia lalui selama ni, di sinilah akan berakhir semuanya. Tiba-tiba tubuh badannya diheret oleh wanita bengis tadi, diheret jauh dari aku. Sebelum dia pergi jauh, dia ada cakap sesuatu. "Kau naik ke atas, kau hancurkan dinding-dinding tu. Kau bebaskan roh anak perempuan aku. Kau selamatkan keluarga kau." Itulah kata-kata terakhir aku dengar dari nenek tu sebelum dia hilang di sebalik kegelapan. Hampir sahaja menitik aku tengok dia hilang begitu. Apa yang jadi dengan dia aku tak tahu. Tapi apa yang aku tahu, aku kena laksanakan tanggungjawab aku. Aku berlari menuju ke tingkat 3 di mana bilik jahanam tu berada. Memang betul nenek tu cakap, generasi kami ni generasi yang istimewa. Kami boleh nampak apa yang orang lain tak boleh nampak. Sekarang aku boleh nampak dengan jelas pintu bilik tu. Pintu bilik yang aku nampak masa hari pertama kami pindah ke sini. Aku pecahkan pintu tu. Aku masuk ke dalam bilik dan aku jumpa keluarga aku terbaring di atas lantai. Aku tak tahu apa yang jadi. Jadi aku kena habiskan semua ni. Aku keluarkan ahli keluarga aku dari bilik tu dan aku pecahkan dinding hitam di dalam bilik tu. Rekahan pertama dari dinding tu buat aku terkejut sangat. Rekahan yang keluar di sebalik dinding tu adalah tulang temulang manusia. Aku teruskan dengan pukulan kedua, ketiga dan keempat, sehinggalah dinding hitam di rumah tu hancur sepenuhnya. Entah macam mana, lepas tu aku terbaring di lantai. Aku terpengsan. Aku terbangun di hospital dengan keluarga aku di sekeliling. Diorang ceritakan semua. Cerita yang nenek tu tidak ceritakan kepada aku. Sebenarnya malam aku hilang tu, mereka diserang oleh perempuan berwajah bengis tu. Yang kami dapat tahu sekarang, dia adalah antara pengikut setia datuk aku dulu. Diorang selama ni tunggu kami berpindah ke sana untuk bunuh kami adik-beradik. Dengan matinya kami adik-beradik, tiada dari generasi Alex James yang boleh memecahkan sumpahan di bilik tersebut. Aku pun ceritakan tentang wanita tua tu, wanita yang aku jumpa tu, dan barulah kami sekeluarga faham dengan sejarah hitam yang terjadi dengan keluarga kami. Tapi berbalik kepada dinding hitam tu, patutlah mereka tak pernah jumpa satu orang pun mayat ataupun budak yang hilang, diculik oleh datuk aku dan kroni-kroninya dulu. Kenapa? Sebab semua budak-budak tu ditanam di dalam dinding hidup-hidup. Ada yang
meraung, menderita. Seksanya mereka di dalam tu sehingga meninggal dunia. Kejamnya datuk aku, kejamnya diorang. Masih lagi mereka mengamalkan benda tu sampai sekarang. Sampai ada pengikut-pengikutnya yang sanggup untuk membunuh kami sekeluarga. Kini sudah kami hancurkan semua dinding-dinding di tingkat ketiga tu. Maka bebaslah roh kanak-kanak di situ. Sekarang bolehlah diorang pergi dengan aman. Sekarang terungkailah rahsia dinding hitam. Mungkin anda ada kisah yang ingin dikongsikan kepada semua. Mungkin anda tidak tahu di mana untuk berkongsi kisah ini, ataupun mungkin anda jenis yang gemar untuk membaca kisah-kisah seram dan juga kisah misteri. Hai Goers, sukacita dimaklumkan sebuah aplikasi yang dinamakan Kisah Misteri boleh dimuat turun di App Store dan juga Google Play. Ini adalah sebuah aplikasi di mana anda boleh berkongsi dan juga membaca kisah-kisah seram. Cara untuk anda berkongsi kisah seram, anda tekan menu dan tekan hantar kisah. Isikan maklumat-maklumat yang diperlukan seperti nama anda, email anda, tajuk dan juga kisah anda. Hanya kisah yang menarik sahaja yang akan dimuat naik di aplikasi untuk dibaca oleh semua goers. Ini adalah sebuah platform baru untuk kita berkongsi kisah-kisah seram. Sebelum ni ramai yang tanya dan ramai yang cuba berkongsi kisah mereka, dan sekarang kita mempunyai satu tempat sahaja. Sekali lagi, Kisah Misteri adalah sebuah aplikasi yang boleh dimuat turun di App Store dan Google Play. Kisah-kisah yang menarik akan dipaparkan bukan sahaja di aplikasi tetapi juga di Kupi-Kupi Go Seram. Jadi apa tunggu lagi? Pastikan anda jadi sebahagian daripada mereka yang berkongsi kisah di aplikasi Kisah Misteri.